apa syariat Nabi Muhammad tak boleh buat. Syariat maknanya cara hidup. Nah, ibadat ni Nabi beritahu tu kerana Jibril beritahu dia. Nabi tidak buat syariat agama kita. Yang buat syariat agama ni ialah Tuhan. Tuhan wahyu pada Jibril, Jibril beritahu pada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad beritahu pada kita. Nah, hadis dhaif dalam usul fiqh, usul hadis. Nah, hadis dhaif, hadis bukan wirid lah contohnya. Hadis dhaif tidak boleh dibuat sebagai hukum untuk buat syariat, tak boleh. Hadis yang boleh buat untuk syariat ialah hadis sahih. Jadi kalau hadis dhaif sudah tidak boleh diguna sebagai buat amal ibadat, apatah lagi pendapat-pendapat ulama dalam hal ibadat tidak boleh. Nabi tidak buat, tidak ajar kamu. Nabi kata kamu kena baca ni itu Jibril beritahu. Pasal Tuhan kata Nabi Muhammad tak pernah bohong. Dan dia kata daripada apa yang aku beritahu adalah Quran. Bermakna Nabi Muhammad tidak akan bohong dalam hal. Jadi apa saja ibadat yang kita nak buat mesti daripada hadis Nabi. Dan hadis tu mesti sahih. Kalau hadis tu dhaif tak boleh amal. Jadi sekarang ni masalahnya ialah ibadat yang kita buat ni bukan hadis pun, pendapat ulama pula. Allah. Nah, tak boleh. Itu dia panggil bid'ah mungkar. Baik, last sekali ialah Hamim Akhqaf. Last sekali. Hamim yang ketujuh, Hamim Akhqaf. Dakwah surahnya ialah di ayat yang ke-28. Ini lain kali saya tak baca dah ni. Bila sampai surah ni kita tak baca. Ataupun kalau saya tak ingat ke. Tapi ni maksud surah, iaitu ayat ke-28, muka surat 505. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Kenapakah tidak? Maka kenapakah tidak menolong mereka, bantu mereka, alladzina, iaitu roh-roh yang mereka puja selain pada Allah Ta'ala, roh-roh orang mati dah. Alladzina ni ialah roh-roh orang yang sudah mati. Kita suruh roh Nabi Muhammad ke, Nabi Khidir ke, Syekh Abdul Qadir ke, ittakhadhu, yang mereka dulu mengambil roh-roh tadi min dunillah, selain daripada Allah, qurbanan alihah, tujuan untuk menghampirkan diri mereka kepada Tuhan Allah. Tujuan untuk menghampirkan diri kepada Tuhan Allah. Bahkan sebenarnya baltallu anhum, bahkan roh-roh yang mereka puja itu hilang lenyap daripada mereka. Wadzalika, dan yang demikian itu ifkuhum, adalah bohongan mereka semua sekali. Iaitu ini ialah faham berkat, faham syafaat, berkat dengan syafaat. Orang silap masuk belanga, beri salam ke Nabi Yunus. Orang perempuan suruh sayang suami dia tu, beri salam pada Zulaikha. Sedangkan Zulaikha tu sendiri tak kahwin pun dengan Nabi Yusuf. Allah. Zalika, yang demikian dakwaan mengatakan mereka ni boleh menghampirkan diri kepada Allah. Ifkuhum adalah bohongan mereka. Wa ma kanu yaftarun, dan adalah mereka tentang dakwaan akidah situ tu, akidah yang tak betul itu, yaftaru, mereka adakan dengan tujuan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Ini syiriknya.
Baik. Oh, lama mukadimah ni. Ada satu lagi, iaitu iyyaka na'budu. Habis dah 7 hamim dengan dakwah surah dia kan. Ini ialah iyyaka na'budu. Kamu saja Tuhan yang aku sembah. Tadi kamu saja Tuhan aku minta tolong. Jadi dakwah surah bagi iyyaka na'budu, kamu saja Tuhan yang kami minta sembah, ialah surah Az-Zumar, iaitu sebelum hamil Ghafir tadi. Surah Az-Zumar, muka surat 458. Muka surat 458. Hamim Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Dakwah surahnya ialah di ayat yang ketiga. Ayat kedua, ayat kedua. Ayatnya ialah separuh ayat tu, separuh ayat. Bukan semua ayat kedua tadi. Ayat kedua ialah inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu Muhammad kitab Quran bil haqq, dengan tujuan benar untuk menzahirkan Allah Taala sebagai pencipta. Nak suruh ramai manusia semua sekali tahu Allah Taala inilah Tuhan yang sebenar. Oleh sebab itu maksud surahnya ialah fa'budillah, hendaklah kamu sembah hanya Allah Taala saja. Sembah Allah Taala saja, puja kepada Allah Taala saja, ibadat pada Allah Taala saja. Mukhlishan lahuddin, tulus ikhlas kamu terhadap Allah Taala ibadat kamu. Maka sebab itu kita tidak boleh buat ibadat zikir, contohnya zikir kepada Allah kita berzikir, kepada Nabi Muhammad kita selawat. Kita tak boleh selawat kepada Allah, kita tidak boleh zikir kepada Nabi Muhammad. Kepada Allah kita zikir, kepada Nabi Muhammad kita selawat. Kepada Allah kita tidak boleh selawat, kepada Nabi Muhammad kita tidak boleh berzikir. Siapa dia berzikir kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad, contohnya Muhammad Rasulullah, contoh gitu. Zikir ialah baca yang berulang-ulang. Siapa yang berzikir kepada Nabi Muhammad adalah kufur. Siapa yang baca selawat kepada Allah juga kufur. Pasal selawat untuk Nabi, zikir untuk Allah. Lepas tu ada satu lagi, zikir kepada Allah, zikir kepada Nabi Muhammad sekali. Ada itu. Orang Kristian dia zikir kepada Allah, dia zikir kepada Nabi Isa sekali. Kita zikir kepada Allah, kita zikir kepada Nabi Muhammad sekali. Contohnya ialah zikir ni, la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adhan. Ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Iaitu satu puisi yang diletak di atas, di depan pintu kubur Nabi. Di makam Nabi itu dia ada tulis tu, la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adhan. Itu puisi yang diletak oleh orang dulu sebagai puji-puji bagi Nabi. Dia tidak zikir pasal dia tulis sekali gitu. Kita zikir ni gini, kita baca la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul adhan. Lepas tu kita baca pula. Baca berulang-ulang dipanggil zikir. Bila zikir saja cukup. Ataupun kita kata la ilaha illallah, itu kalimah tahlil. Kemudian kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu zikir. Kita zikir gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita zikir gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, zikir hanya kepada Allah. Nabi Muhammad kita selawat. Jangan zikir bersekali. Siapa dia zikir sekali adalah juga syirik kepada Allah. Tapi kita tidak zikir lagu ni, kita zikir lagu lain. Bagaimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli laqatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmu. Ada tak baca zikir?
Kalau siapa dia ada baca zikir ni, syirik pada Allah. Pasal dia menyamakan Allah dengan Tuhan, dengan Nabi Muhammad sekali dalam zikir. Faham? Di Kelantan sana beratus ribu orang amal zikir. Beratus ribu orang tiap-tiap hari. Ini tarikat amaliyah. Allah. Jadi tujuannya ialah ni. Jadi Tuhan lawannya ialah ayat yang ketiga. Ala ketahuilah, lillahi dinil khalis. Lillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang original tu, yang lurus tu, yang tak ada campur aduk tu, yang tulen tu. Bermakna yang tidak tulen yang kamu punya, yang ori yang punya, yang tidak ori kamu punya. Walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala awliya sebagai teman rapat, pelindung dia, pengganti dia, penjamin dia. Sambil dia berkata, mana buduhum, dia kata dalam hati dia, tidak kami puja mereka-mereka ini, tidak kami zikir kepada mereka-mereka ini, tidak kami hantar teror kepada mereka-mereka ini, illa mereka liyuqarribuna ilallah, mereka untuk menghampiri diri kami kepada Allah, zulfa, sehampir-hampir. Inilah syirik. Nah, jadi kita buat tu kerana nak suruh hampir kepada Allah. Niat betul tu, niat tu molek tu. Tapi niat tu molek, tetapi mukhlishan lahu din. Mukhlis itu ialah ayat tadi, fad'ullaha mukhlisin. Mukhlis itu ialah tulus, ikhlas itu ialah apa saja ibadat yang kita kena nak buat ni mesti ikut cara Nabi Muhammad. Kalau tidak ikut cara Nabi Muhammad, ikhlas tak terima. Tak terima. Contohnya, orang Hindu tak nak makan lembu. Ikhlas tak dia? Ikhlas daripada muda sampai mati tak nak makan. Ikhlas tu. Ataupun dia buat pemujaan di berhala dia tu, di kuih tu. Ikhlas tak tu? Ikhlas. Maka ikhlas macam tu tak terima. Apa saja kita buat ibadah, yang ikhlas tu mesti kena ada hadis yang beritahu. Kalau tak ada hadis beritahu, ikhlas tu ibadat pun tak terima juga walaupun ikhlas. Nah, kalau tak hurai ikhlas seperti mana Nabi ajar tu, masalah. Orang pun kata tak apa, saya ikhlas dah ni. Macam sembahyang jenazah. Sudah sembahyang jenazah, orang bagi duit. Ikhlas tak Tuhan dia bagi? Saya nak tanya, ikhlas tidak? Ikhlas tu oleh kerana tak ada dalil, tak terima. Iaitu sedekah kepada orang ada hadis. Sedekah kepada orang kerana sembahyang jenazah tidak ada hadis. Maka bila tak ada hadis, sedekah tu, ikhlas tu tak terima. Sia-sia ya bagi duit. Mudah kan? Misalnya kita orang-orang iqamah, orang azan, kita ada doa azan. Sudah doa azan, kita sembahyang sunat. Sudah sembahyang sunat, kita baca doa. Sudah baca doa, orang iqamah, orang baca qomat. Bila orang baca qomat, dalam hadis Nabi tidak ada baca doa. Habis kita baca tu, ikhlas tak? Ikhlas. Terima ke tak? Nah, tak ada hadis. Mudah faham kan? Jadi sekarang ni ada satu ajaran pula yang mengatakan, dah kita buat ikhlas tu takkanlah Tuhan tak buat kira. Ni dia panggil mengada-ngada dusta terhadap Allah. Takkanlah Tuhan tak buat kira, kita ambil duit banyak ni buat ni. Letih lagi apa lagi. Baik, kembali kepada jadi ke-7 ke-8 surah kan. Ia akan budu surah Hamil Zumar, surah Az-Zumar. Wa ia akan nasta'in surah Hamil Mu'min ataupun Hamil Ghafir nama. Yang kedua, surah yang kedua ialah Hamil Fussilah atau nama satu lagi dia panggil Hamil Sajdah. Lepas tu Hamil Surah yang tiga. Yang keempat Hamil Zuhruf. Yang kelima Hamil Dukhan. Yang keenam Hamil Jasiyah. Yang ketujuh Hamil Ahqaf.
Kalau siapa-siapa yang boleh faham surah Zumar dengan surah Hamim 7 ni, insya-Allah lah akidah dia tu mantap. Jadi Hamim 7 ni adalah berkenaan dengan syirik dalam berdoa. Dalam berdoa. Baik, kita mula. Panjang mukadimah ni. Saya sengaja saja beritahu tu supaya kita semua tahu pentingnya belajar. Nah, pentingnya belajar. Baik. Hamim, surah Hamim Ghafir. Hamim, Tuhan sajalah yang mengetahui maksud ayat Hamim. Allah sajalah yang maha mengetahui maksud ayat Hamim, ayat tamu. Jadi saya mula mengajar surah ini dengan tak tahu apa maksud nak cerita bagi ayat pertama. Surah ke-40. Surah ke-40. Tetapi saya hanya boleh beritahu tentang ayat-ayat lain, iaitu ayat kedua dan seterusnya sampai akhir. Bermakna sini, kalau Tuhan tak nak beritahu pada kita, kita tak boleh tahu apa benda. Yang kita tahu ialah apa yang diberitahu. Tanzilul kitab, penurunan kitab Quran ini selama 22 tahun 10 bulan beransur-ansur. Pasal apa dia kata beransur-ansur ni? Sebab kitab Taurat, Injil, Zabur turun sekaligus. Kitab Taurat turun bertulis, ya. Bukan setakat turun sekaligus, turun dengan bertulis, ya. Surah kitab Injil turun sekaligus kepada Nabi Isa, tapi tidak ditulis. Tidak ditulis, ya. Surah kitab Taurat saja. Jadi tanzilul kitab, penurunan kitab Quran beransur-ansur selama 23 tahun itu minallah, daripada zat yang bersifat Allah, bersifat Tuhan yang bernama Allah. Zatnya nama Allah, sifatnya bernama Al-Aziz, yang maha gagah perkasa, Al-Alim, yang maha mengetahui selok-belok segala sesuatu. Disusuli oleh 4 sifat Tuhan. 4 sifat Tuhan, ayat ke-3. Ghafiriz Dzambi, Tuhan yang maha mengampun segala dosa. Dia boleh ampun segala dosa siapa-siapa yang tak minta ampun dosa. Boleh tak Tuhan? Boleh. Ada orang yang diampun dosa di akhirat. Di dunia dia tak minta. Minta di akhirat. Di akhirat Tuhan ampun dosa dia. Boleh ke tidak Tuhan? Boleh. Ada juga daripada hadis Nabi SAW, orang yang senantiasa sibuk dalam belajar sehingga dia tak dan nak baca doa, maka Tuhan utuskan malaikat untuk baca doa pada dia. Kalau tak dan, belajar ni tak dan baca doa, tak dan. Tak belajar, tengok waktu habis, masuk waktu lain, belajar lagi, semayang sudah semayang, belajar lagi, masuk waktu lain, tak dan nak baca doa, maka malaikat, Tuhan hantar malaikat untuk baca doa. Wa qabil taubi, Tuhan yang menerima taubat manusia, iaitu Tuhan Allah sahaja yang boleh mengampun dosa, boleh menerima taubat. Apa maksud taubat? Taubat ni bukan lafaz mulut, aku bertaubat, tak betul. Taubat ni ialah apabila hati tak mau buat, itu dipanggil bertaubat. Aku tak mau buat, itu mulut cakap tu, tapi yang sebenarnya sekali hati dia. Hati dia tak mau buat, itu dipanggil taubat. Oleh kerana taubat itu perlu minta ampun juga atas dosa yang dibuat, maka istighfar tu ialah untuk minta ampun dia. Taubat ialah azab menerima taubat tu. Tuhan terima taubat orang tu yang sudah tak mengaku tak nak buat, kemudian atas perbuatan dia buat dosa tadi, Tuhan ampun dosa dia. Dia boleh terima taubat, dia juga maha pengampun. Syadidul iqab, sifat yang 3. Iqab Tuhan, iaitu maha kuasa Tuhan dalam membuat kehukuman.
iqab, waktu hukuman syadid ya, iaitu amat keras. Sebagai sesiapa yang berdosa, siapa-siapa yang tak nak bertaubat, maka Tuhan akan beri azab hukuman yang amat keras pada dia. Syadidil iqab. Lepas tu ada sifat satu lain, zid taul, mempunyai bidang kuasa yang amat luas. Jadi ada 4 sifat Tuhan. Satu ayat ni ada 4 sifat Tuhan. Ghafirul dzanbi, wa qabilut taubi, syadidul iqab, zid taul. Oleh kerana 4 sifat Tuhan yang ada sekali, sifat yang ketiga iaitu syadidul iqab, keras balasan hukumannya. Oleh kerana sifat ni ada 1, 3 yang lain adalah sifat bagi Tuhan menerima taubat, mengampun dosa dan meliputi kuasa. Maka rahmat Allah meliputi azab dia. Rahmat Allah Ta'ala itu meliputi azab Allah Ta'ala. Nah, yang ada beberapa ayat saja dalam Quran ni yang ada 4 sifat Tuhan satu ayat. Kebanyakannya ialah 2 sifat. Macam tadi tu, Al-Aziz Zil Alim. Dan bukan saja yang tu, la ilaha illahu, maka tidak ada lagi zat yang ada sifat Tuhan, zat yang bersifat Tuhan, illahu, melainkan dia sajalah Allah Ta'ala. Sama ada kita percaya ke kita tak nak percaya, ilaihil masir, kepadanya lah kita semua kena kembali. Bila mati semua sekali kena kembali kepada Allah. Ma yujadilu fi ayatillah, tidak membantah manusia itu terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat Quran ini tak membantah. Illa alladhina kafaru, mereka orang kafir yang bantah. Siapa dia bantah ayat Quran 1 huruf, kafir. 2 huruf, kafir. 1 ayat, kufur. Maka satu negeri 8 ayat Quran tolak, iaitu ayat Faraid. 8 ayat Quran tolak, iaitu hanya orang perempuan saja boleh terima pusaka. Tolak. Satu negeri 8 ayat tolak, kufur semua kalau selagi tak mengucap balik. Dia pun ada mufti juga dia masuk mesyuarat ni. Jadi mufti ni dengan mufti banyak-banyak ni pun tak tegur mufti tu. Allah ya Rasul. Sampai ada satu orang tu ada anak lelaki 4 orang. Anak lelaki 4 orang. Mati mak dia, ayah dia mati. Saka tak jatuh kepada anak dia, hanya 4 orang lelaki sebab anak dia. Jatuh kepada adik-beradik mak dia yang perempuan. Astagfirullah. Ya Rabbal Alamin. Dia pesaka ni mesti beri pada anak. Tidak ada anak baru boleh pada adik-beradik. Ni tak boleh ke mak saudara. Allah. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini ayat dia. Ma yujadilu fi ayatillah. Tidak membantah manusia terhadap mana-mana ayat Quran, illa alladhina kafaru, mereka orang kafir saja. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, maka jangan kamu terpedaya, jangan kamu tertarik, taqallubuhum fil bilad, terhadap bebasnya mereka duduk merantau ke muka bumi kerana kaya. Orang yang kaya ni, orang yang kaya yang buat dosa ni, orang kaya yang buat dosa lah ni, nah? Orang kafir ke, orang kaya yang buat dosa, dia sibuk keluar negara, sibuk dengan kereta besarnya. 2 minggu lepas saya datang sini, 2 minggu lepas, ada kereta sport ni rasanya 50 kereta sport. Yang separuh besar kereta saya tu, rendah dia tu separuh, yang boleh muat 2 orang, 50 buah berlalu. Kau faham? Kau berlalu.
50 buah. Kaya ni orang kita ni. Kalau kita pergi ke airport, kita tengok dia tu mari tu, dia tak masuk queue dah untuk cap pasport ni. Dia masuk lain-lain. Lepas tu tak keluar ikut pintu ni, ada limousine dia ambil. Mana dia panggil? Fala yaruk kata qalbuhum fil bilad. Jangan kamu tertarik, terpesong dengan sibuknya mereka, tu bebasnya mereka di atas muka bumi dalam hal urus niaga-niaga mereka. Jangan terpedaya. Tuhan nak bagi pada dia tu tak dia. Kadzabat qablahum, telah dustalah juga sebelum pada mereka kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, wal ahzab min ba'dihim, dan parti-parti ahzab itu parti. Dan parti-parti selepas daripada mereka. Dan parti-parti selepas daripada mereka. Parti ini puak-puak. Kalau kita perhati ya, tarikat saja ada berpuluh-puluh jenis. Satu-satu jenis tu mengatakan yang ini betul, dia yang paling betul, yang lain semua salah. Yang silap pula, berbagai jenis silap mengatakan silap dia yang betul, yang lain salah. Yang tasawuf pun gitu juga. Yang kumpulan-kumpulan ni, yang buat grup-grup ni masing-masing mendakwa mereka tu yang terbaik. Siapa yang mendakwa mereka yang terbaik, melainkan ahli sunnah wal jamaah saja. Ahli sunnah wal jamaah kalau kita ni insya-Allah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kata kita ni ahli sunnah Malaysia, kita tak serupa dengan ahli sunnah Singapura misalnya. Kita kata tu kita termasuk puak tu dah. Satu daripada 72 puak yang nak masuk neraka. Ya, akidah ahli sunnah ni satu akidah saja. Semua yang percaya benda sama lah. Semayang tu mungkinlah ada beza sikit-sikit pasal berdasar pada mazhab masing-masing, ada beza sikit. Akidah susah lah. Dan semua tak berani buat bid'ah, tak berani buat syirik. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim, dan besarnya, amat besar rancangan setiap umat birusulihim, terhadap rasul-rasul mereka, liyakhudhu, untuk tangkap dan bunuh rasul tadi. Untuk tangkap rasul, bunuh rasul. Orang saya bawa agama gitu juga, untuk tangkap dan bunuh. Saya bawa agama supaya wa hammat kullu ummatin birusulihim. Nabi Nuh nak ditangkap oleh kaum dia untuk dibunuh. Nabi Muhammad nak ditangkap oleh kaum dia untuk dibunuh. Nabi Muhammad hijrah. Tidaklah Nabi Muhammad masa nak hijrah tu dia semaya ajak dulu ke, tak. Nabi Isa nak dibunuh, Tuhan angkat naik langit. Nabi Musa nak dibunuh, lalu dia angkat doa. Lalu Tuhan kata perintah dia supaya beralau. Nabi Lut pun begitu, Nabi Syuaib pun begitu. Semua nabi-nabi ni memang diberi azab, termasuk Nabi Saleh dan lain. Semua ada rancangan besar setiap umat terhadap rasul-rasul mereka untuk tangkap situ untuk bunuh. Wajadilu bil batil. Orang-orang yang engkar pada Allah ni akan berhujah dengan hujah batil, iaitu hujah terburu, hujah pendapat dia. Hujah pendapat dia, bukan hujah daripada Quran, daripada hadis, bukan. Wajadilu bil batil. Ini saya baca ayat ini kepada ramai orang ustaz dia ni, yang panggil saya ke depan, ustaz yang mengajar gini. Saya kata boleh, mari dekat kan kita bertanya. Dia pun baca. Itu hadis Nabi ke ada? Ada, dia kata pendapat tu guru. Saya pun baca. Wajadilu bil batil. Mereka berhujah dengan hujah batil.